الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Pertama sekalinya mengucapkan syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada pihak masjid ini kami sudi menjemput hamba untuk berkongsi ilmu dengan ahli mu'ah di masjid ni. Surah di surah ni, walaupun hamba tidak ahli di dalam ilmu, mungkin ahli mu'ah lebih arif daripada hamba, tapi sebagai orang yang berkongsi tidak salah. Maknanya hamba walaupun kurang ilmu, para hakim semua banyak ilmu, sekurang-kurangnya apa yang hamba sikit ilmu dibagi tahu. Ada yang salah tak betul, insya-Allah para hakim bolehlah tegur ataupun nasihat apa lagi mahu. Jadi belum daripada hamba mula ke pagi majlis kita musakarah agama, fikir atas ilmu agama, terlebih dahulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukawwir kabirana. Bukan di kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak mengasihi orang yang muda di kalangan mereka, dan orang yang muda tidak menghormati orang yang tua di kalangan mereka. Maka kasih dan hormat ini mari daripada timbulnya daripada apabila kita saling kenal mengenali. Bagaimana kata pepatah, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi sebagai orang panggil ta'aruf, mengenali diri hamba, nama hamba bukan Syekh. Syekh itu maknanya man wassafa bi'ilmi, mereka yang disifatkan dengan ilmu, itu Syekh, mana orang alim. Ataupun man balagha 40 sanatan umur, mereka yang sampai umur dia itu 40 tahun. Syekh walau jahil, walau bodoh pun 40 tahun sampai umur, dari segi lughahnya dia panggil Syekh. Itu orang panggil Syekh pada lughah, adapun Syekh pada istilah mana-mana orang yang bersifat dengan ilmu. Walau kana saghiran, walaupun dia tu budak kecil, walau budak kecil tapi dia alim, layak panggil Syekh. Ataupun walaupun dia tua tapi jahil, umur sampai 40, layak untuk panggil Syekh. Itu Syekh. Jadi yang bukan Syekh Said Ahmad Faiz Hafizuddin bin Said Rosbi, itu nama panjangnya. Mereka mengalir. Berumur 23 tahun, lahir pada 31 hari bulan 8 tahun 89. Anak-anak merdeka lah, tapi tidak merdeka daripada hawa nafsu, godaan syaitan. Lahir yang merdeka tariknya, tapi dia tidak merdeka lagi, masih lagi bermujahadah dalam agama, masih menuntut di Jamiatul Al-Azhar Syarif Qahirah Mesir dalam bidang usuluddin. InsyaAllah bulan 12 ni yang lebih ke sana lah, panggil sedikit sebanyak sebagai panggil mukadimah pengenalan diri. Lebih lanjut lagi kita pergi ke dalam fikir. Nak ta'arif, nak ta'aruf, nak mengenasi ni habis tak panggil mengajar ini pada cerita hakikat adalah. Jadi bila tok guru atau ustaz atau cikgu
dia baru masuk kelas, biasanya dia ta'rif sore-sore, dia ta'aruf sore-sore, dia kenal sore-sore. Tapi kita tak payah kenal sore-sore pada isu situ, masuk pada isu pada yang mengaji bab pengenalan diri. Haji nombor 1 nombor berapa, haji nombor 2 nombor berapa, habis gitu. Jadi pertama sekalinya para hadirin semua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala beri, yang Allah Taala bagi. Jadi sebelum pada itu royak dulu lah, nak bagi tahu asli Ambo ni asli Kelantan. Kelantan. Jadi logo percakapan itu Kelantan lah. Kalau tidak faham, tak faham apa dia kecek, dia kata apa, fas'alu insyaAllah ahli zikri boleh tanya. Tapi biasanya Kelantan ni logo antarabangsa dah sekarang ni. Dari TV ada program Kelantan, artis pun banyak kecek Kelantan. Usaha ke artis orang Arab pun pandai kecek Kelantan lah. Mufti Perancis, pelajar Mesir, Kahirah, contoh musyawarah di Kelantan, di Malaysia ni kecek Kelantan, makan dulu supaya orang Kelantan dah. Jadi tak ada boleh tak ada ni. Jadi tidak jadi alasan bahawa semua ustaz kecek, ustaz mengajar ni kecek Kelantan, payah padahal kita duk mengaji di universiti tu cikgu orang putih lah, kecek bahasa orang putih. Oh Allah, jauh benar dengan bahasa kita orang Melayu. Baik boleh faham. Kerana minat. Sabit dia semua sekali ni kerana minat. Jadi pertama sekali ni syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Berapa nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kiranya hai manusia, kamu nak bilang nikmat yang kamu beri pada kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan dapat bilang. Banyak sungguh nikmat Allah Taala di atas kita manusia. Bila lagi? Sejak bercantumnya mani ayah kita dan mani ibu kita, di situ mula dah nikmat Allah Taala kepada kita. Walaupun roh kita tidak ditiup di dalam jasad kita. Sebab itulah ulama kata, oleh kerana nikmat Allah Taala banyak, tidak dapat nak bilang. Jadi secara orang panggil kesimpulan, nikmat Allah ni ada dua lah. Nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Itu satu nikmat yang paling besar. Daripada kita tak ada, betul-betul kita tak ada. Kalau anda tahun 89, makna 87, 88 itu tak ada betul-betul. Sungguh-sungguh tak ada. 89 itu ada. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada, itu nikmat yang paling besar. Kenapa? Menjadikan kita daripada tidak ada betul-betul kepada ada itu pula sebagai manusia. Tidak jadikan kita daripada tidak ada kepada ada itu sebagai lembu, kubah, air, tidak. Jadikan kita daripada tidak ada kepada ada itu manusia. Apa dia manusia? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Kiranya anak Adam tu kena hakikat dia tu ialah anak Adam. Itu besar nikmat yang mana kita tak pernah minta dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala kehendak azali lagi. Kita nama sekian-sekian, lahir di kampung sekian-sekian sebagai manusia. Itu besar aku nikmat tu. Dia panggil nikmat berapa? Nikmat ijad. Nikmat menjadi daripada tidak ada kepada ada. Bila dijadi daripada tidak ada kepada ada, diberi semua pertolongan, rizqun minallah, tak putus-putus. Itu dia panggil nikmat imdad. Nikmat pertolongan Allah. Kita boleh bernafas,
Nenek tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, tidur gapo semua sekali lagi dia panggil nikmat yang tidak sampai bil tiap-tiap bulan untuk Allah Taala minta ganti rugi. Dah. Cak berapa-berapa sen tak ada. Tu nikmat. Jadi nikmat imdak ni banyak sangat. Nak bila banyak tak ada. Sebab Allah Taala kata jika nak kira nikmat yang kami beri pada kamu la tuhsuha. Nescaya tidak dapat nak bila kamu. Jadi tugas kita bukan membilang nikmat, tapi ke mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita guna mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Tu dia panggil tugas kita hamba. Kalau nak bilang nikmat, tak dapat nak bilang. La tuhsuha. Kita ambil nikmat mata seputih ni pun tak dapat nak bilang dah. Apa tak lagi nak kira satu tubuh kita. Dan rezeki Allah Ta'ala bagi tak habis-habis sampai kita tua. Tu nikmat tu. Jadi semua sekali ni Tuhan tak suruh bilang, Tuhan suruh kita guna mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Dia panggil syukur. Bukan suruh belapah mulut, oh syukur Tuhan ya Allah. Dan alhamdulillah. Dah syukur dengan makna at-tasarruful 'abdi 'ala an-ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi, menjadikan oleh hamba Allah kita akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita mengikut apa yang dia kehendak. Dia panggil syukur. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah Ta'ala bagi tak putus-putus ni, yang banyak sangat nak bilang tak boleh ni, akhirat esok thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari akhirat, di pada masyar akhirat kelak, akan disoal mengenai nikmat-nikmat yang kami bagi kepada kamu. Oleh sebab itulah kalau kita nak supaya nikmat itu ialah nikmat, tidak menjadi nikmat, kita kena syukur kepada Allah. Apa syukur? Dengan kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi mengikut apa yang dia kehendak. Itu dia panggil syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kiranya hai manusia kamu bersyukur. Mana syukur? Tasarruful 'abdi. Kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat pendengar, nikmat penglihatan, nikmat masa umur kita muda, nikmat masa umur kita berbaki lagi dua ni, ada ni mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak, tu dia panggil syukur. Nescaya Allah Ta'ala bertambah nikmat. Apa? Setengah daripada kita syukur kepada Allah apabila kita ada masa luang, masa rehat, masa free daripada masa kesibukan kita, kita gunakan masa free kita tu untuk menuntut ilmu agama Allah. Itu dia panggil setengah daripada perbuatan syukur, dan setengah daripada perbuatan orang yang paling cerdik. Kata Nabi SAW, kerana Nabi kata al-khizlan kulla khizlan an tatafarraqa min asy-syaghaghi wa an la tatawajjahu ilaih. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh, Nabi kata. Berat dia. Biasa terjumuhnya orang yang Allah Ta'ala tak bagi taufik. Lembut bunyi dia ni. Al-khizlan lawan dia at-taufiq. Taufik makna khalqul qudrah fil 'abdi 'ala ta'ah, menjadikan oleh Allah kepada hamba kekuatan untuk buat taat. Tu dia panggil taufik, satu nikmat yang tak nampak dengan mata kasar. Nah tu ni, gambar mana orang yang sihat tubuh badan, gagah tubuh badan, hebat tubuh badan dia ada ni, main gym pula, masuk pertandingan bina badan pula. Tapi nak bangun semaya subuh 2 rakaat berat. Berat. Tapi orang tua lemah, tak cekak, moyo, gagah bangun semaya berjemaah subuh di masjid. Itu dia panggil taufik, kekuatan Allah Ta'ala bagi. Lawan
bagi taufik, dia panggil khizlan. Allah Ta'ala tak bagi kekuatan untuk buat taat, tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk buat maksiat. Tu dia panggil khizlan. Tapi terjumuh bodoh-bodoh, dia panggil terjumuh mudah-mudah. Al-khizlan, orang yang paling bodoh. Minal khizlan, daripada segala orang yang paling bodoh. Al-khizlan kulla khizlan. Orang bodoh ni kata Nabi banyak sungguh. Tapi kalau nak susung di kalangan orang yang bodoh-bodoh, kata Nabi, dia lah paling bodoh sekali. Lihat orang bodoh ni banyak. Tanya cikgu-cikgu masuk kelas. Ada orang bodoh muk dia pandai. Ada orang bodoh kimia, bio, fizik dia pandai. Lihat mana orang tu ada bodoh dia, ada cerdik dia. Ni bodoh kelas biasa jadi. Tapi hak Nabi sebut dalam hadis, hak kita perlu berjaga-jaga, ialah bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. An tatafarraqa minasy-syaghagil wa an la tatawajjahu ilayhi. Orang yang apabila ada masa rehat, masa tidak sibuk daripada masa kesibukan dia, wa an la tatawajjahu ilayhi, tapi dia tidak guna masa rehat free dia tu untuk menuntut ilmu agama Allah. Dia orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh, walaupun dia tu PhD, doktor. Nah. Kalau dia tu hebat dunia ni, ada pakar Datuk Tan Sri, hebat. Tapi kalau masa free dia tak guna untuk menuntut ilmu agama Allah, kata Nabi, khizlan kulla khizlan. Orang yang paling bodoh, paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Oh, tak ada lagi. Jadi kita terkeluar daripada apa Nabi SAW sebut. Kerana kita memang ada masa kesibukan kita. Ada jadi cikgu, ada buka restoran, ada meniaga, ada orang sibuk dengan program ni. Tapi bila antara maghrib dengan isya, masa ruang untuk dia rehat, dia guna untuk menuntut ilmu agama Allah, maka dia itu terkeluar daripada khizlan kulla khizlan. Dia guna masa free dia tu nikmat, segar tu badan dia tu nikmat, mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Tu orang panggil syukur pula situ. Di situlah adanya syukur kepada Allah. Apa? Menuntut ilmu agama Allah. Kerana agama kita bukan dengan semangat, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ilmu dibinanya agama kita. Dinuna bunyanu 'ala an-nuqul la munasabati 'ala al-uqul. Bermula agama dibina di atas naqal, Quran, hadis, ijma', qiyas. La munasabati 'ala al-uqul, bukan dikira dengan munasabah akal kita. Sebab itulah wahyu yang mula-mula turun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bukan suruh berjihad, bukan suruh semayat, bukan suruh sedekah, tapi iqra. Tu orang panggil satu hikmah. Apa hikmah kita sambut nuzulul Quran? Supaya ingat balik bahawasanya wahyu yang mula-mula turun iqra, suruh Nabi baca. Sedangkan Allah Ta'ala tahu azali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in. Nabi kita tak pandai baca, salah satu mukjizat Nabi. Bukan kekurangan Nabi, kelebihan Nabi kita tak pandai baca. Tu kelebihan Nabi. Sebab orang tidak boleh pertikai Quran ni mukjizat Nabi, Nabi reka bukan. Betul-betul mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa orang panggil hikmah wahyu mula-mula tu iqra, suruh Nabi baca. Itu menunjuk kata bermula agama kita dengan ilmu. Bahkan Nabi kita mulia lebih daripada malaikat Jibril. Afdalul makhluk 'ala al-itlaq. Semulia-mulia makhluk, bukan semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk.
lain pada Allah Khaliq, semuanya makhluk. Nabi kita semulia-mulia makhluk, tapi semulia-mulia makhluk pun dapat ilmu kena dengan belajar. Allah Ta'ala sunnah ke belajar Nabi dengan Jibril lah sebagai tuk guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak kita ni kok tidur Nabi, kok tidur tuk guru, kok tidur ustaz, kok tidur tuk imam, kok tidur tuk bila, kok tidur tuk gapo dah ni. Orang awam lebih-lebih lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Bermula ilmu dengan belajar. Apa belajar? Ta'allum bina takalluf. Mana susah payah. Ta'allum bukan ta'lim, bukan. Nabi tak kata al-ilmu bit-ta'lim. Tak. Nabi tak kata bermula ilmu dengan mengajar. Tak. Nabi kata bermula ilmu, mula dapat ilmu, ta'allum, belajar. Apa ta'allum bina takalluf? Mana susah payah. Susah payah kat mana? Balik kita orang ngaji pun susah, balik orang ngajar pun susah. Ada susah payah. Itu dia panggil ta'allum. Mesti. Tak dapat tidak sunnah belajar, kena ada guru, kena ada kitab, kena ada murid, dan kena ada susah payah. Gitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril untuk guru, Nabi dan anak murid, Qurannya kita, dan susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa ilmu. Kenapa? Sebagaimana ayat yang membaca di awal tadi, salah satu perintah Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, anfusakum. Bila ayat sebut ya ayyuhalladzina amanu, ni ayat mengenai rukun Islam. Walaupun tidak dibilai dalam 5 kita biasa dengar perkara ni mengucap 2 kalimah syahadat, siapalah naik haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Tu rukun Islam dengan makna yang besar-besar dalam Islam 5 perkara tu. Karena rukun, asal makna rukun, ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Benda nak sah sesuatu tu kena ada dia. Tu dia panggil rukun. Mana kalau tidak ada dia, salah satu tak ada, tak sah sesuatu dia. Seumpama kita kata rukun semaya, Al-Fatihah tu rukun semaya, rukuk tu rukun semaya, rukun fi'li, sujud tu rukun fi'li. Tak ada salah satu rukun qauli ke atau rukun fi'li ke atau rukun qalbi, niat dan tertib semaya kita tak pakai hijab. Tak sah. Tu rukun dengan makna rukun istilahi. Ada pun rukun dengan makna rukun yang dipakai pada rukun Islam, bukan dengan makna lagu tu. Bukan dengan makna tak cukup salah satu daripada 5 perkara, tak sah Islam. Okay? Baklah ni pun ramai lagi orang tak pergi buat haji pun. Hamba sendiri pun tak buat haji lagi. Jadi bila hamba tak pergi buat haji, tak amalkan lagi rukun Islam yang kelima. Bermakna tak sah Islam. Bila tak sah Islam, kafir. Berat lagi tu. Tidak lagi. Bukan makna rukun Islam dengan makna kena ada 5 baru Islam, bukan. Makna rukun pada Islam, makna perkara-perkara besar dalam Islam 5. Bukan 5 ni je, bukan. Ataupun kena ada 5 ni baru Islam, bukan. Makna lain pada 5 tu mana rukun Islam. Tiap-tiap ayat perintah, tiap-tiap ayat larangan dalam Quran tu rukun Islam. Semua rukun Islam. Tapi kok dibila besar je 5. Jadi ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Dia orang beriman taubat olehmu akan Allah, rukun Islam. Termasuk juga ayat yang baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan diri keluarga, ahli keluarga kamu, masyarakat kamu, negeri kamu, negara kamu, nara, daripada api neraka Allah. Kenapa Allah Ta'ala suruh? Karena Allah Ta'ala kata dalam Quran, fama asbarahum 'alan nar.
Mu tidak akan sobar dengan api neraka aku, kata Allah. Sedangkan api dunia ni pun kita tak sobar, tak dapat nak tahan dah. Tu api dunia. Kena tanya orang yang biasa isap rokok dalam api dunia. Isap rokok tu mula isap rokok muda gaya. Kok dia cucuk tu tak mecik-mecik kata dia. Jatuh kulit dia. Dia berasa sejuk je. Ni. Dia rasa panas. Kenapa? Tu baru api rokok mecik baru tu. Tak dapat nak sobat tu. Tak boleh nak tahan dah. Jadi api ni kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Allah Taala kata, tidak akan sobat dengan api neraka. Jadi kalau gitu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan diri anak binimu daripada kena bakaran api neraka Allah. Oh, lagu mana cara kita nak pegang? Lepas ni dengan cari harta banyak-banyak, dengan bagi pendidikan ke sekolah sampai naik ke menara gading anak, biar jadi rukun iman, rukun Islam, rukun semaya, rukun syahadat. Tapi asal aku boleh pakai gaji. Lagu tu kau cara kita bela anak kita daripada kena bakaran api neraka, diri kita. Lagu mana cara nak pegang? Sebab itulah Quran ni tidak sudah dengan Quran, dia ada tafsiran dia daripada ulama. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan makna faqihuhum fid din. Beri peheh diri kamu dan diri anak bini kamu apa itu agama. Dia peheh agama. Faqihuhum fid din. Peheh agama, bukan semangat agama. Semangat agama ni lain dengan peheh agama tu lain. Semangat agama tu pelbagai tafsir semangat agama. Ada peheh semangat agama ni kopiah kena ada atas kepala semua dah ni. Tak masuk jamban kena pakai piyo, mandi kena pakai piyo. Oh, kuat agama dia. Pula agama piyo. Oh, kuat agama tu piyo tak cap atas kepala. Tu salah tafsir nah deh, mata pakai dupo semua. Oh, kuat agama. Pakai dupo semua dia. Kalau tu, naknya peheh pada agama, bukan semangat agama. Nak peheh agama, agama, igama tak kira sebut gila. Asal peheh agama dia ad-din, al-millah. Tapi agama ni di sisi Allah hanya Islam. Lain pada Islam, pada istilah tidak layak panggil agama. Hanya ajaran. Sebab tu kalau orang jaga dia tidak panggil Kristian itu agama, Yahudi itu agama, Buddha itu agama yang tak panggil. Dia panggil ajaran. Ajaran songsan, ajaran murtad, ajaran kufur. Karena agama inna dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah. Mana agama yang betul-betul agama, lain pada tu tak layak panggil agama, hanya Islam. Hanya Islam agama di sisi Allah. Jadi apa itu agama? Kalau sekolah menengah agama SMUA, sekolah menengah agama SMAK dan SMKA, sekolah menengah kebangsaan agama. Sekolah menengah kebangsaan lagi agama lagi. Agama kalau sekolah harap SMUA, sekolah menengah agama dengan U pula. Beza mana atau sama ni? Dia faham makna agama, agama apa makna agama? Agama ialah hukum yang dihantar oleh Allah melalui Jibril di atas lidah Rasul, lekat atas tubuh mukallaf. Itu dia panggil agama. Hukum ada keputusan, undang-undang Allah
yang Allah Ta'ala kirim di atas Jibril, lidah Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlekat di tubuh kita 24 jam, baik kita bergerak atau diam, tidak lepas, tidak sunyi daripada agama, tidak sunyi daripada hukum Allah, tidak sunyi daripada undang-undang Allah. Itu dia panggil agama. Berapa undang-undang Allah? 5 lagi. Undang-undang wajib, undang-undang makruh, undang-undang sunat, undang-undang haram, undang-undang harus. Itu 5 undang-undang Allah. Kita bergerak baik, dia baik, ada hukum terlekat tubuh kita. Contoh, kita buat misal di surah kita, di masjid kita ni, orang duk tengah mengajar ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Makna fardu yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala, dijanji pahala bila kita mengerjakan dia, dijanji seksa neraka Allah kalau kita tidak mengerjakan dia. Ain makna sore. Mana mu ngaji, mu lepas neraka, mu tak ngaji, mu tak lepas. Itu mana ain, tak serupa dengan kifayah. Ada seorang lagi fardu kifayah. Mana mu ngaji, pas orang lain pun pas lapor juga. Butuh. Nah, mana dalam kampung kita jarak 2 marhalah, ada seorang pandai ilmu nahwu saraf. Oh, lepas habis dah seorang tak ngaji. Ada seorang pandai ilmu mantik. Oh, lepas habis orang lain tak ngaji. Ada seorang mengaji ilmu usul fiqh, qawaid fiqh. Oh, orang lain tak ngaji pun tak apa. Oh, panggil kifayah. Memada ada seorang dalam qadar 2 marhalah. Nah. Tapi ain tidak lagu tu. Sore. Kita mengaji, kita lepas, bini kita tak mengaji, bini kita ke neraka, anak kita tak mengaji, anak kita ke neraka, anak kita mengaji, anak kita ke syurga, kita tak mengaji, kita ke neraka. Tu dia panggil ain. Berapa laku? Tak banyak. Tak banyak 3 yang laku tu. Ilmu fardu ain. Nen, tauhid, fiqh, akhlak. 3 kalau ilmu ni orang panggil ilmu fardu ain. Ngaji 3 ilmu ni lepas orang panggil. Hanya budak-budak mengaji sekolah, berapa mata pelajaran yang mengaji sekolah? Oh, kalau kelas saya boleh, oh banyak. Ada memo, fizik, kimia, baju. Berapa lagi? Bahasa Inggeris. Ada Inggeris, berapa dia orang panggil ni kalau kita sebut nama sekolah mula. Kita kelas lain tapi bodoh semua. Kelas termasuk tak minat mana. Tapi banyak kan? Banyak sungguh mata pelajaran. Boleh ngaji dulu kepuk pakai universiti. Kalau dunia, kalau akhirat. Dan 3 ilmu tu je. Kenapa? Kerana 3 ilmu ni mentafsirkan Quran. Ayat Allah Ta'ala kata afala tadabbaruna al-Quran. Adakah kamu tidak tadabbur pada Quran? Karena Quran, lebihnya Quran, baca dapat pahala. Itu lebih Quran daripada kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, Zabur. Tapi bukan tujuan Quran diturunkan untuk dibaca saja, bukan. Bukan untuk dibaca, di musabaqah saja, di belagu saja, di tarannum saja, bukan. Tapi lebih dia baca betul dengan tajwid, dapat pahala. Tapi Quran diturun tujuannya untuk tadabbur. Tilawat, tadabbur, tatbik. Itu dia panggil tujuan Quran itu. Sebab itulah hukum baca Quran tak ada yang wajib melainkan Al-Fatihah. Dia dalam semaya. Dalam semaya sahaja wajib baca Quran itu pun Fatihah. Lain pada tu hukum Quran baca semua sunat. Nak dapat pahala mesti belajar. Warattilil Quran tartila, kata Allah. Tajwidkan olehmu, tartilkan olehmu akan bacaan Quran, akan sebagai tajwid, akan sebagai tartil. Mana fardu ain. Tajwiduhu fardun kama salati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan akan bacaan Quran, tu panggil fardu sebagaimana semaya, dan ingkar kewajipan tajwid tu panggil kufur. Kalau kita nak baca Quran, kena belajar dengan tok guru. Mengaji Quran dengan tok guru itu wajib, baca Quran itu ialah sunat. Nampak beza? Mengaji Quran dengan tok guru itu wajib, baca
sunat. Jadi apabila kata di masjid kita ni ada, kita buka kelas pengajian Quran, kita baca ayat tu betul dengan tajwid. Tak ada guru pun akui kita beres baca ayat mulai betul baca ayat. Bukan baca hukum apa, belajar hukum mak apa dah. Tu bukan fardu ain. Fardu ain baca betul. Dan jadi apabila orang ajak baca Quran, mengaji Quran dengan guru, kita malah letih. Sedangkan belajar tu wajib. Mengaji Quran esok itu sunat. Nak dapat pahala mesti kena betul. Tak dapat tidak kena dengan guru. Jadi orang yang bersolat tubuh bila nak pergi ngaji dengan guru Quran, tu alamat orang tertipu dengan hawa nafsu. Tapi kalau baca Quran siapa masa Ramadan, apa dia panggil ni? Tadarus. Oh rajin dia. Oh tadarus. Tapi dia tak mengaji dengan guru. Tak ada guru bagi akuan kepada dia baca ilmu ni betul, tajwidnya betul. Masuk dalam orang tertipu dengan hawa nafsu. Min alamat ittiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wa takasur 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada alamat orang yang tertipu dengan hawa nafsu, musara'atu min nawafilil khairat, bersegera pada benda sunat. Baca Quran, zikir rajin. Tapi takasul, malah berat tubuh, segan daripada mengerjakan kewajipan. Tertipu. Jadi orang kenanya bila orang buat mengaji Quran, kita kena pergi mengaji, kita kena talaki, kita kena musyafahah dengan guru. Barulah amalan kita tu orang panggil biji berbuah, ada kebajikan. Kerana orang yang beramal tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia mengucap syahadat, tanpa ilmu dia sembahyang, tanpa ilmu dia baca Quran, tanpa ilmu dia puasa, dia berzakat, tanpa ilmu dia berjuang Islam, tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal dia tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Apa? Masuk dalam firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Bila tiba di akhirat esok, kami bentang segala amal yang manusia sangka kata dapat pahala dengan amal yang mereka buat. Nah jadi apa kita lah ni guys, semaya sikit Allah banyak doa pahala, sedekah sikit banyak mana pahala ni, sedekah puluh dia berasa dapat pahala banyak. Mengajar sikit, berasa alim lagi. Mengaji sikit, berasa lebih dah kita pergi pada orang. Amalan manusia sangka kata dapat pahala lebih di sisi Allah lagu ni, kami bentang, kami tunjuk, kami pamer di akhirat lah. Faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan debu berterbangan. Apa? Wa khasira hunalikal mubtilun, rugi bagi orang yang membatalkan amalan-amalan. Di akhirat esok bau sedar, buku amalan duk semaya selama tu tak sah, duk sedekah selama tu tak sah, duk mengajar selama ni tidak ikhlas, duk mengaji selama ni riya, sudah semaya sunat selama ni riya, ujub. Segala ilmu itu kena mengaji lagi. Jangan kita termasuk dalam firman Allah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nabi Muhammad mun tahu kedok kata Allah, akhsarina a'mala, orang yang paling rugi akhsarina, nisbah amalan perbuatan dia, usaha dia atas muka bumi Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apa? Orang yang tertipu, disesatkan dengan pencarian dunia. Dan mata pencarian dunia. Sibuk nego, sibuk projek, siapa tak ada cara ilmu agama Allah. Siapa tak ada nak didik anak dengan agama. Wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka sangka kata amal yang dia buat ni
yuhsinu baik, comel, molek. Neden kita kan kerja-kerja cari nafkah kan, ini ibadat juga ni. Iyalah ibadat, tapi agama mana mu tahu. Jadi agama ni mana undang-undang Allah. Ya kita berjanji di alam barzah mula nak pikul. Kita janji dah mula dengan Allah ketika alam roh. Ketika mana Allah Ta'ala kumpulkan segala roh, sejak di roh tu ada, sapalah roh manusia di kiamat bumi di akhir zaman, Allah Ta'ala tanya, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Jawab segala-gala roh. Yang jawab mula-mula sekali ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala syahidna. Bahkan engkaulah Tuhan kami, dan kami berjanji, bersaksi bila tiba di atas muka bumi kami nak pikul hukum. Kita berjanji nak pikul hukum Allah, sebagai hukum Allah. Dan Allah Ta'ala kata ditawarkan kepada gunungan ni, kalau ditawar, kalau dibawa, diletak, dipikul di atas gunungan ni, nescaya hancur. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran, kalau agama, kalau hukum Allah dipikul di atas gunungan bukit Bukau, nescaya mu akan tengok bukit Bukau, gunungan hancur. Kenapa? Kerana takut pada Allah. Tapi kita manusia berani berjanji nak pikul hukum Allah. Bila kita tiba di atas muka bumi, kita la yusammul insan illa lil nisyan. Tidak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana dia lupa. Kita ni manusia kerana apa? Kenapa dipanggil kita manusia? Insan manusia, kerana kita pelupa. Sebab tu Allah Ta'ala kira Nabi, kira Rasul. Dah habis Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala kira ulama-ulama bagi nasihat agama supaya ingat balik perjanjian kita dengan Allah, nak pikul hukum Allah. Kita janji dengan Allah nak pikul hukum Allah. Sekarang kita sedang menunaikan janji Allah. Dulu kita berjanji, sekarang ni kita sedang menunaikan janji kita dengan Allah. Sekarang ni dah bila sampai masa stok nafas, Allah Ta'ala cabut nyawa. Dia orang panggil ni kiamat kecil. Belum sampai kiamat besar, kiamat kecil, hari-hari orang duduk mati ramai dah. Ramai mana duduk mati. Dia wajib kita kena yakin. Bila sampai masa kiamat, tidak la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak dipercepat walau satu saat, tidak dipelewat walau satu saat. Sekarang kita sedang menunaikan janji. Bila tiba di akhirat, bila cabut saja nyawa kita daripada jasad kita yang hina ni, akan disoal mengenai janji-janji kita mula dengan Allah. Gapo dia hak mula-mula dihisab, dikira, disoal janji kita dengan Allah. Sebab tu Nabi kata hasibu qabla an tuhasabu alaikum. Perkira, hisab dirimu sebelum kamu dikira di akhirat tu. Apa soalan yang mula-mula dia tanya? Belum sampai di pada mahsyar lagi, disoal dalam kubur. Yang dihisab mula-mula dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Ni orang panggil soalan dan jawapannya telah bocor lama. Bocor lama, tahu lama. Mana kalau kecek kat tok semayang boleh jawab. Man rabbuka? Allahu rabbi, rabbi Allah. Tu jawapannya. Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Muhammadun nabi, nabiyuna Muhammad. Tu jawapannya. Wa ma dinuka? Al-Islamu dini. Tu
Bahaya kalau orang iktiraf agama lain pada Islam tu ialah agama. Nak jawab tak boleh dalam kubur. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Agama saya liberal, boleh berlaku. Kristian boleh, Yahudi boleh, agama belaka. Tak boleh jawab dalam kubur. Jangan iktiraf lain pada Islam. Islam sahaja agama. Wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Al-muslimuna ikhwan. Nak jawab orang Islam saudara aku tak akan dapat jawab kalau kita mencerca sesama kita orang Islam. Karena Nabi SAW sabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca orang Islam walau kana fasiqan, walau dia betul-betul fasik, walau dia betul-betul judi, minum arak dan lain, fasik jahat, kita cerca nak minum baik mampu pula dan lain. Buat berat bau ni dosa mula. Tak. Kalau kita tak ada dosa bersih, dah kita cerca dia. Tu kita cerca tu pun kita panggil pula fasik juga. Dia duk kerja dosa tu fasik, kita cerca orang tu pun fasik juga. Sama-sama fasik pun ada beza sikit. Keluar daripada taat pada Allah. Fasik bukan kufur, fasik mana dia mengerjakan dosa tapi dia tidak mengukuhkan hukum. Kalau orang tanya dia, mau minum arak ni arak apa hukum? Haram dia ya. Minta semaya wajib kan? Wajib. Dia tak ubah hukum. Mana hukum tu lekat atas tubuh dia. Hak kafir je lah ke mana? Hak murtad je. Apa bungkus semaya? Walau dia semaya hitam dah ingin asal sujud tubik dah ada. Apa hukum semaya ni? Haji semaya ni kali sehari tinggal ni. Tak ada wajib semaya ni. Berasa nak semaya. Berasa malas semaya. Hak tu kafir walaupun dia semaya. Kerana dia memisahkan agama daripada kubur. Mana erti memisahkan agama ialah dengan makna merubah hukum. Itu makna memisahkan. Bukan makna mengerjakan dosa. Kalau mengerjakan dosa, dia panggil fasik. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, tak usah kira dengan khawarij. Buat khawarij, orang yang mengerjakan dosa walau kecil besar, kafir belaka di sisi dia tu khawarij. Mengata apa pula khawarij? Kena tahu. Kerana Islam di sisi Allah bukan Islam mutlak, bukan Islam itlaq, tapi Islam muqayyad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taftariqu ummah ala 73 firqah, fawahidun fil jannah wa sintani wa 70 fil nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia tahu di akhir zaman berlaku apa di atas umat dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, tapi Nabi kecek, Nabi bersabda dengan wahyu daripada Allah. Nabi kata apa? Akan berpecah umatku di akhir zaman 73 orang yang mengaku Islam, yang namanya Islam, yang nak bawa Islam, yang mendakwa dia perjuang Islam, semuanya Islam lagi 73 orang. Tapi isyarat Nabi kata fawahidun fil jannah, itu isyarat i'lan bi khafi, beritahu secara tersembunyi bahawa satu puak saja Islam yang diterima di sisi Allah. Wasintani wa 70 fil nar, 72 puak lagi walau dia Islam, walau semaya tahu dah ada soyok pada lutut dada. Takbir jauh lekung misalnya tidak kata siapa-siapa ni, misal perumpamaan, tapi dia tidak ahli sunnah wal jamaah. Finnar tanya sahabat, siapa dia? Man hum ya Rasulullah? Siapa satu puak yang bawa masuk ke syurga? Qala ahli sunnah wal jamaah. Puak tu ialah Islam, ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu Islam yang kita nak anti pula ialah mesti Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam muqayyad dia panggil. Islam yang diqaid dengan ahli sunnah wal jamaah, bukan Islam itlaq. Dulu orang bangga kecek kata apa kritik Syiah, kritik Khawarij, kritik Mu'tazilah. Kita nak Islam bersatu. Ia bersatu di atas akidah ahli sunnah wal jamaah.
pada tu tidak ada kompromi lain pada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Mesti kita kena i'tiqad, mesti kita kena pegang dalam hati kita lain pada ahli sunnah wal jamaah. Walau dia Islam, berlaku hak Islam, kita semaya dengan dia, kita bersalam dengan dia, kita makan minum dengan dia, tapi dia tu bukan Islam yang dikehendak oleh Allah dalam Quran. Inna dina indallahil Islam. Al-Islam ada kata dalam Quran tu alif lam mim ahdi, mana Islam yang maklum di sisi Allah, di sisi Nabi. Islam yang dimuqayyad dengan ahli sunnah wal jamaah. Lalu berlaku semua yang di syariat. Apa berlaku syariat? Bila pemerintah yang zalim, bukan sekadar zalim, tapi fahamannya bukan ahli sunnah wal jamaah, apa dia buat kepada rakyat dia yang sunnah, yang ahli sunnah? Dia bunuh, dia bedil, dia tembak, dia bom, dia sembelih. Tu zalim, bersangatnya zalim. Apa nama hijau kita orang yang kononnya nak menentang kezaliman, tapi kita pergi buat perhubungan dengan orang yang terlebih zalim lagi. Yang bunuh orang Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu bahaya. Kenapa? Kerana di Syiah kita ahli sunnah dipanggil nawasib. Apa nawasib? Najis yang lebih wajib bunuh kita dahulu daripada bunuh kafir Yahudi, kafir Nasrani. Itu di sisi pokok Syiah. Itu disebut dengan Khawarij. Jadi benda-benda ajaran sesat agama kita kena tahu. Jangan kita liberalkan kepala otak kita. Jangan kita sama rata ke, oh tak apa berlaku demoni Islam juga. Iya dah Islam, berlaku hukum Islam, berlaku muamalah Islam dengan dia. Tapi Islam lagu ni kita kena jaga-jaga. Kena kenal betul-betul. Kena kita ahli sunnah ni lagu mana cara, kena balik lawan ahli sunnah pun lagu mana cara. Kerana kaedah inna syai' la yattadihu illa bima'rifatil muqabalah. Sesuatu benda tidak akan jelas melainkan apabila kita kenal pihak lawan. Kita kenal ilmu ahli sunnah lagu mana cara ilmu ahli sunnah jemaah. Habis ilmu ahli sunnah jemaah kita kena juga ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri orang panggil ajaran songsan, ajaran yang tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita iktikad sama ya, jangan mula ni bukan setakat ajaran-ajaran lagu ni sama, dan kata Yahudi Nasara tu pun sama je. Kalau nak dakwa kita sebenar, kalau dakwa kita lah agama sebenar, demo tu agama tak sebenar, tak ada ni bawa salah pula, bawa huru-hara pula, kena kata semua sebenar belakang agama nak bawa Tuhan belakang ni ajaran sesat. Bahaya faham lagi. Dah agama di sisi Allah ialah Islam, dan Islam di sisi Allah ialah Islam ahli sunnah wal jamaah. Gapa dia ilmu Islam ahli sunnah wal jamaah? Tak dapat tidak pertamanya tauhid, akidah, makrifat, aqaid. Simpulan pegangnya kita. Yang mana benda ni lah yang disoal di dalam kubur. Belum sampai di pada mahsyar, disoal mengenai ini dah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau tidak, akidah ni mesti dengan belajar. Akidah mesti dipelajari, mesti diamal, mesti diakidah, diiktikad, dikejarkan dalam kubur kita. Mesti diajarkan kepada diri kita, diri anak bini kita. Kalau tidak lagi itu, tidak akan dapat jawab dalam kubur. Man rabbuka? Allah. Nah, kira lah. Belajar-belajar, masuk, ambil besok SPM. Soalan bocor, jawapan bocor, tak lulu juga. Tak lulu juga ambil besok. Soalan bocor, jawapan bocor. Tubik Rizak. Tubik Rizak tak lulu lagi SPM. Mungkin ambil besok, bodoh ketok. Otak musuh amat boleh kata lagi. Bodoh ketok, sobat rambat, tapi bodoh tak suruh ambil lah, bodoh ketok. Bodoh soalan bocor dah. Ni soalan. Soalan pertama dia jawapannya ni. Mahapa ni boleh jawab. Betul-betul serupa dah tu. Tubik Rizak tak dulu lagi. Bodoh sangat. Lagu tu lah
kita dengan akhirat. Soalan pun contoh, gapo tu asal soalan dalam kubur. Mana rabbuka? Allah rabbi, rabbi Allah. Oh, tak cakap kalau apa boleh jawab. Tapi bukan dengan hafal. Dan bukan dengan hafal, bukan dengan ilmu, tapi dengan sejauh mana kita mendalami ilmu akidah dan kita amalkan akidah kita sehari hidup kita. Tidak terkorban dengan dunia. Tidak terkorban dengan bitimah, tidak terkorban dengan syaitan, dengan hawa nafsu. Lagu mana cara? Akidah bukan hanya kecek, bukan, tapi mesti dengan belajar. Sebab itulah ilmu yang mula-mula Allah Ta'ala firman dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh Nabi Muhammad dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan engkau. Itu isyarat tauhid, isyarat ilmu yang mula-mula mesti dipelajari. Awwal wajibun 'ala al-insani ma'rifatun ilahu bi istisqan. Awal-awal yang wajib di atas manusia belajar ilmu ialah mengenal sifat Allah, mengenal hukum sifat Allah dengan yakin serta dalil. Nah, dia ambil daripada mana? Daripada ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kita semua ni hikmahnya supaya liya'budun. Apa liya'budun? Kata Abdullah bin Abbas, ay liya'rifunani wa ya'budunani, supaya kenal aku, kata Allah, dan sembah aku. Itu hikmah kita dijadikan. Kenal aku mana Allah, bukan kenal dengan bertubuh, duduk di mana, bertepak, bukan. Itu makhluk, itu kenal makhluk dia panggil. Kenal Allah sebagaimana yang ulama-ulama kita garis daripada kitab-kitab tauhid. Kenal sosok sifat Allah, kita pergi dalam hati, yakin dalam hati. Contoh, sifat ada Allah, sifat 20. Sebenarnya ilmu sifat 20. Nama dah banyak, hakikatnya benda yang sama. Ada Allah, muna pergi lagu mana dalam hatimu? Mesti. Tak ada Allah, tak. Sedia kidam Allah, muna pergi lagu mana dalam hatimu? Mesti, tentu sungguh, wajib Allah Ta'ala sedia. Bahagia Allah, tentu tidak. Pergi lagu tu ya. Tak betul yang kenal Allah. Bukan kenal Allah duduk di mana, tepat di mana, dekat dengan kita. Dah, kau tu kenal makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak bertokok, tidak bertepat, tidak berjirit, tidak berarab, tidak berlaku. Bukan makhluk Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Jadi cara nak kenal Allah, sebagaimana ulama ijma' kenal hukum sifat Allah, mana tiap-tiap sifat Allah kita dapat hukum, kita dapat putuskan. Nah ini ada Allah nak hukum apa dalam hati kita? Oh, mesti itu dia panggil hukum. Tak ada dia, tentu tidak. Itu dia panggil simpulan iman. Satu simpulan iman. Banyak simpulan tu dia panggil aqaid. Nah ini jamak daripada akidah yang mufrad. Banyak benda yang kita kena simpul dalam hati. Ngaji simpul simpul apa? Dengan dalil, dengan burhan. Karena agama kita mesti kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kena ada dalil. Ulama susung pandai comel. Apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang inilah yang akan disoal di akhirat kelak. Pada apa dalam kubur awal-awal akan disoal. Sebab tu Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam apa makna? Ai itu bukan air. Ai itu haraf tafsiriyah. Kalau yang kaji nak tafsir fa'lam apa makna fa'lam? Ai utlubul ilma hatta yata'allam. Tuntut ilmu sampai muti, sampai mupandang. Apa? Tuan tu annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu orang panggil lafaz. Terjemah daripada Arab, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? Makna dia Allah Subhanahu
Tu makna dia. Kena faham makna lain, terjemahkan lain. Nyawa tanya apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia jawab. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Itu balik itu kona gitu. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak sudah. Tu lafaz ni. Lafaz tak dapat nak faham. Yang kita faham ialah makna dia. Lafaz kalau tak kau boleh dengar. Tengok orang yang berita Cina dia tu. Tengok kapal tu memang. Tak ada dia kata tengok berita Cina. Faham tak? Tak. Tak faham. Dengar ke tak? Dengar, tak kau. Dengar tapi tak faham. Moga dengar lafaz dia boleh dengar. Faham? Faham makna. Makna ni ma yuradu bil lafz. Lafaz kata lagu tu makna nak ke mana? Atau panggil makna. Kan? Makna. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Allah satu Tuhan. Itu makna dia. Kita ayat dalam mudah-mudah. Supaya kita nak buat binti dengan saya kita, dengan kawan kita. Mari we 10 ayat. Mari we 100. Nak buat ni, nak beli rokok, nak binti. Misalnya. Jadi saya kita tu kata apa? Tidak ada binti sesing habuk dalam poket aku ni melainkan 5 riyal. Dia kecil lagi keren. Tidak ada binti sesing habuk dalam poket aku ni melainkan 5 riyal. Kita dengar dia kata lagu tu. Apa kita faham? Orang tu tanya dia mau faham apa dia kata lagu tu tu. Dia faham, dia kata kawan faham. Dia kata tidak ada binti sesing habuk dalam poket dia melainkan 5 riyal. Tu kau yang faham. Muka faham gitu. Dia kata tidak ada pinggir sabuk dalam poket dia melainkan 5 riyal. Tu saling bahasa dia panggil. Tu orang panggil rekod semula dia kata berapa. Orang faham berapa? Tidak ada pinggir sabuk dalam poket aku melainkan 5 riyal. Oh, faham 5 riyal yang pinggir ada. Tu makna dia. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Oh, Allah sah Tuhan. Kenapa dia sah Tuhan? Yang lain tak layak jadi Tuhan. Sebab tu dalam nafi isbat. Dalam la ilaha illallah dia ada nafi, dia ada isbat. Oh ni enggak syarah ni tak habis lagi saja. Bab nafi isbat. Sabit itulah tu di Kelantan. Nama Tuan Guru Haji Ahmad Mahir. Ahmad nama dia Tuan Guru Haji Ahmad Mahir tu Syekhul Azhar bagi gelar ke dia Mahir. Kerana dia mahir ilmu usul fiqh. Mufti Kelantan. Tu pondok. Ngaji di Mesir Al-Azhar. Bagi ajak dia ceramah, bagi tajuk besok-besok hebat-hebat. Membentuk masyarakat gini-gini. Mentarbiyah ummah akhlak gini-gini. Dia kata ginilah kita insya-Allah mengenai la ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah tu dah simpulan akidah kita di situ. Dan apabila orang kenal la ilaha illallah, kenal Allah, itulah ubat bagi segala penyakit umat. Dan lama mana kita buat undang-undang di Kelantan ada undang-undang. Siapa dia buka kedai atau tutup aurat dia akan denda berapa tu. Dan macam-macam lah. Baguslah undang-undang tu. Comel lah. Tapi kalau orang sendiri tidak kenal Allah, dia hanya takut pada undang-undang. Dan bila pergi majlis pemandangan lagi lah, habis daripada warak spot check, dia cabut pakai tudung dia cabut. Jadi dia pakai tudung takut kena denda, takut kena sambil, takut kena sita kedah. Bukan kerana takut pada Allah. Sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah 23 tahun di kota Mekah ialah akidah tauhid, bawa hati-hati sahabat tahu sampai hadratillah. Siapa takut sungguh pada Allah, bukan takut konda-konda yang mulut ada. Takut semati dalam kerana kenal Allah. Pada la ilaha illallah dia hurai pada. Kenapa? Kerana la ilaha illallah ada dua kalimah, dua kata. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, tidak situ la nafi lil jinsi. La nafi jenis. Tidak ada jenis Tuhan. Nafi Tuhan mana tu? Ada juga ustaz-ustaz dia ceramah, dia mengajar tidak ada Tuhan, tak ada Tuhan berana, tak ada Tuhan api, tak ada Tuhan air, tak ada
Tuhan tokong. Melainkan Allah Tuhan ada. Betul? Betul kalau lagu tu nafi? Tahu belakang dah. Tak betul. Allah 40 dah ustaz dah. Nafi isbat tak tahu lagi mana. Ngati utuh balas buat ngati. La ilaha illallah. Dah ada. Apa mana lain Allah? Tak ada Tuhan belakang ya kan Tuhan. Tuhan api, Tuhan apa matahari jepul kan. Tuhan matahari tak ada, Tuhan berhala tak ada, Tuhan tu pekok tak ada. Allah, melainkan Allah, illallah melainkan Allah Tuhan. Apa betul tak salah. Karena nafi la ilaha, tidak ada Tuhan. Nafi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenar. Tidak ada. Tapi tidak termasuk Allah. Melainkan Allah Tuhan sebenar yang ada. Itu baru betul. Kalau kita kata tidak ada Tuhan yang tak sebenar, mana batu, api, air, kita nafi benda-benda tu tak sah nafi situ. Tidak betul nafi situ. Kenapa? Kerana pertama sekalinya batu, kayu, api, berhala ni semua ni bukan Tuhan dulu lagi, bukan Tuhan. Bukan Tuhan dulu lagi. Seolah-olah apabila kita nafi demon ni bukan Tuhan, seolah-olah di situ ada mengiyakan orang yang mengatakan benda-benda itu ialah Tuhan. Bahaya. Pertama, benda tu bukan dulu lagi Tuhan. Yang keduanya tak sah nak kata tidak ada. Sebab benda tu ada. Matahari ada, batu ada, api ada. Nak kata tak ada, bagi berlaku, nipu. Benda ada nak kata tak ada, lagu dia panggil. Yang ketiga salahnya, apabila kita nafi lagu tu, orang Arab akan faham bahawasanya illa di kalimah la ilaha illallah tu illa muttasil. Apa? Dengan makna ni tak sampai apa ni makna benda ni. Illa muttasil. Apa? Seolah-olah kalau orang Arab faham, kita faham lagu mana nafi kita tu. Tidak ada Tuhan yang tidak sebenar melainkan Allah Tuhan yang tak sebenar yang ada. Penuh akidah. Ulama bahas la ilaha illallah, illa situ illa munfasil. Apa yang belum pada illa dengan yang lepas daripada illa, benda yang sama. Lagu mana benda yang sama? Sebab itulah nafi yang benar dalam kitab-kitab akidah, tidak ada Tuhan yang sebenar. Tak termasuk Allah kita tak nafi. Illallah, melainkan Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Baru tu. Allah ambil lotek. Ayat Allah pun ambil lotek. Itu baru la ilaha illallah. Kenapa dia tu Tuhan yang sebenar? Allah Tuhan yang sebenar. Yang lain tak lain dari Tuhan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Tuhan yang sebenar. Kerana Tuhan ni gapo Tuhan gapo dia Tuhan. Takut jadi pembunuh yang itu. Tuhan bismillah la ilaha illallah. Makna kita nak faham mana? Gapo Tuhan dalam Quran sebut ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu Tuhan. Hei manusia, antumul fuqara ila Allah. Mu semua fakir. Apa makna fakir? Fakir dengan makna tak lepas. Tidak akan lepas. Tak lepas dengan Allah. Mana fakir berhajat pada Allah. Tak lepas dengan Allah. Wallahu huwal ghani, dan Allah Ta'ala itu ghani, kaya. Apa makna ghani? Tak berhajat, mana lepas daripada bergantung dengan Allah. Sebab itulah ulama kita ambil dalam kitab Usuluddin, dalam kitab Tauhid, Tuhan tu istighna'u an kulli ma siwa wa iftiqaru an kulli ma adam. Tuhan ni zat yang tak berajak gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia. Zat yang nak mengaku dia Tuhan mesti tak berhajat gapo-gapo
muka lain, semua muka lain daripada dia tak boleh lepas daripada dia. Tak boleh lepas. Walau satu gerak, walau satu zarah, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak pada zarah melainkan dengan izin Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku panggil Tuhan. Jadi tidak ada zat yang betul-betul bersifat dengan sifat dua perkara tadi. Tak berajak apa-apa, muka lain di depan dia, illallah, mereka Allah Tuhan. Kok lagi? Kok bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenarnya? Weh, berapa weh sifat-sifat yang dia tu tak berajak apa-apa, yang muka lain di depan dia. Sebab itulah ulama kita gali daripada Quran hadis, kena 20 sifat ni yang wajib, 20 sifat yang mustahil, memadad dah, memahami makna fa'lam perintah Allah, utlubul ilma hatta yata'allam annahu la ilaha illallah. 20 ya, sikit-sikit lah 20 ya, bukan suruh bila budak pasti boleh. Dan suruh mengaji so sifat pengen makna. Wujud apa makna? Beza mana wujud kita, wujud Allah. Nak pergi lagu mana? So, simpulan dalil je. Mukhalafah Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tak serupa lagu mana? Kita dengan ilmu tak serupa dah dia. Kau serupa kita ilmu? Tak serupa. Tapi kadang-kadang orang ada kecek, ni bodoh daripada ilmu. Baku dia kata. Kerana walau tak serupa pada rupa, pada bentuk, ada juga orang panggil satu-satu jalan nak serupa kita dengan sesuatu benda tu sah untuk kita kata serupa, walau tak serupa satu kata. Tak serupa kita dulu. Tak boleh kecek pasal ni bodoh daripada ilmu ni. Ada satu sifat serupa makhluk dengan boleh menyerupakan Allah Ta'ala. Dah mukhalafah yukhalifu mukhalafatan bina musyarakah, dengan mana Allah tak serupa dengan makhluk tak serupa dengan Allah, walau satu jalan sekali tak ada serupa. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala serupa kita, boleh duduk tak boleh, pergi mari tak boleh. Itu kena mengaji sifat sebagai simpulan iman akidah kita. Sebab itulah amalan yang paling afdal bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Al-iman billah. Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Beriman dengan Allah. Itu amalan yang paling afdal. Buat apa? Bila kita mengaji akidah, satu simpulan, satu iman, satu sifat, satu beriman, satu sifat, satu simpulan. Satu akidah kita simpul dalam hati kita. Siapa bila? Siapa mati kita pergi lagi, kita pacuk lagi tu satu kata. Siapa mati? Walau tidur kita tu ada pahala beriman Allah. Itu amalan yang paling afdal. Tak kena neraka, tak kena sujud, tak kena rokok. Ngaji pepek simpul dalam hati, itu makhluk ini. Lepas tu sejauh mana kita istiqamah dengan iman kita, itu bahaya. Mujahadah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mana-mana orang yang kata Allah, yang beriman, qalu rabbuna Allah, dia beriman dan dia kata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Mana dia ketika Allah Tuhan dia dengan segala sifat kesempurnaan dia mengaji seperti dia kenal Allah sungguh. Sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, dia kejar. Istaqama yastaqim istiqamatan, mana dulu tetap sungguh, tak ganjak walau ujian dunia mari. Bila saatnya mati, wa abshiru bil jannah tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila saatnya mati, Allah Ta'ala kirim mereka bertenang, bagi bertenang kat tubuh dia, hati dia. La takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang, jangan takut, jangan bimbang benda hok lepas, jangan takut benda hok lagi akan. Wa abshiru bil jannah, dan bagi perkhabaran, berita gembira mengenai syurga. Kenapa? Karena saat mati, idza balagatil khalqu hina idzin tanzurun, apabila sampai ruh di halqu kita ni, sampai saat mati kita ni, hina idzin tanzurun,
akan nampak di mana tempat kita, syurga atau neraka. Sabit tu nak mengerti. Tapi syarat iman. Nah, kalau satu akidah kita tersalah, hidup dipanggil beriman di sisi Allah. Sabit tu kena mengaji sungguh ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau tak ada tu kena odak orang panggil. Odak mie goreng, odak nasi goreng. Kena odak, kena cepuk, numpuk lagi mengajar. Dia ngerti akidah, dia celuh akidah, dia celuh iman, dia celuh makrifat. Kenapa? Karena ni orang panggil soalan yang akan disoal mula sekali perjanjian kita dengan Allah. Dulu kita berjanji, sekarang kita sedang menunaikan janji. Balik akhirat akan disoal mengenai janji kita. Yang mula-mula disoalnya ialah iman, tauhid, makrifat, akidah, benda sama. Bila pada di pada masa pula disoal mengenai Islam, semaya kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, nikah kita, berniaga kita, berniaga kita, muamalah kita, jual kita, akan disoal belaka. Semua sekali kita yang akan disoal kita dapat tidur dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, tidak diterima, bahkan tertolak. Rugi. Lain masa ada lagi. Bila ni? Nak persiapan. Ni baki ada lagi. Kalau kita tak mengaji, kena mengaji. Sedang mulai hijrah, dekat hijrah ni. Ma'al hijrah. Sibuk orang suruh pupuk ceramah ma'al hijrah, sibuk ma'al hijrah sini. Apa hijrah? La hijrah ba'da fathil Makkah. Tidak ada hijrah pada fathil Makkah. Melainkan hijrah daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada lebih baik kepada yang paling baik. Kalau dulu mengaji ilmu agama dan dasar ini satu kitab, tahun baru Muharram ni kena tambah 2 kitab. Kalau dulu semaya sunnah 2 rakaat aja, kena kapi fardu itu 4 rakaat pula nak berhijrah. Kalau dulu lepas makan rokok 10 batal, kena hijrah 5 batal. Hijrah ke arah yang baik, lebih baik. Kalau dulu kita tak mengaji, tak tahu lagu ni agama, kena mengaji, kena ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. Tahun baru ni kena terjadi minyak baik, kena mengaji, kena cari tahu, kena mendalami ilmu agama. Mendalami 3 ya, tauhid, fiqh, tasawuf. 3 tu ya. Nak baca mengaji tafsir, tak ngomong tu orang kan. Mengaji 3 tu seolah-olah mengaji tafsir dah. Mana di akhirat kelak Tuhan tanya, afala tadabbarun al-Quran? Kita pun jawab, yo, saya tadabbur Quran. Kerana Quran start di alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas, semua sekali itu akan disoal gitu. Baca saya akan disoal muamalah pada sosok. Akan disoal. Tapi kita yang tadi kan Quran bukan hanya pada baca, lebih dia baca dan betul dapat pahala, tapi nak tadabbur. Tadabbur itu lagu mana? Memahami perintah Allah dalam Quran. Sebab itulah khutbah Jumaat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Besar tak boleh ni. Siapa bulan Ramadan pun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa takwa ni? Siapa penting sangat ni. Ada member Jumaat atau besar takwa, masuk bulan Ramadan pun takwa Allah imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Dua kali yang kita janji mula di akhirat. Apa Tuhan suruh pada perlu sekali. Ma'rifatullah awwaluddin, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Awwaluddin, awal agama ma'rifatullah, kenal hukum sifat Allah. Dikenal hukum sifat Allah, menunaikan perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tapi itulah dalil ulama kata al-ilmu muqaddimatul amal wal amalu tabi'u.
ilmu dulu. Fa'lam utlubul ilma, tuntut ilmu hatta ta'allam, tu makna fa'lam. Lepas pada reti, lepas pada belajar, fastaghfir li dzambik, maka istighfar kepada Rasulullah. Oh, tu dalil isyarat. Ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqaddimatul amal wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu itu muqaddimah bagi amal, dan amal ikut bagi ilmu. Lagi itulah. Jadi dekat pus milik. Memang biasa-biasa pus milik. Pus milik setengah boleh, aku tinggal mu sore tadi. Tapi tak kira lagi mungkin. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk daripada kelemahan dia sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajrihi ma 'ilmin wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa rasulika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. عبد بالباب يرتجي لثم الآن